Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Sharon Raymond Kisil dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 8 Mac. Susulan gangguan bekalan air yang berlaku di Papar, operasi pembenihan awan akan dilaksana bagi mencetuskan hujan di kawasan-kawasan hulu. Ia dilakukan bagi meningkatkan kapasiti air sungai, seterusnya memenuhi keperluan di loji rawatan air. Gangguan bekalan air berlaku akibat kemasukan air masin di Sungai Papar seterusnya menyebabkan operasi loji rawatan air Limbahau terpaksa dihentikan sejak 20 hari lalu. Untuk sementara, penduduk terpaksa mendapatkan bekalan air dari loji rawatan air Kogopon bagaimanapun ia tidak menampung keperluan lebih 52,000 penduduk yang terjejas. Jadi dalam masa loji ini tidak berfungsi, kita terpaksa menggunakan air-air daripada loji Kogopon untuk kita bekalkan kepada komuniti atau penduduk di sekitar daerah Papar. Untuk loji Limbahau ini kapasitinya adalah sebanyak 10 juta liter sehari. Jadi dengan operasi tidak dilakukan, ini menyebabkan kekurangan bekalan air bagi daerah Papar. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, Datuk Syekh Helmi menjelaskan notis gangguan bekalan air selama 10 hari yang dikeluarkan baru-baru ini tidak menyebabkan ketiadaan air sepanjang 10 hari tersebut. Sebaliknya, hanya menyebabkan berlaku kekurangan bekalan air akibat kerja penyelenggaraan di loji rawatan air Moyog yang perlu dilakukan bagi mengelak krisis air lebih kritikal pada masa akan datang. Notis tersebut melibatkan beberapa kawasan sekitar Kota Kinabalu, Pinampang dan Putatan bermula 6 hingga 16 Mac. Kerajaan Persekutuan meluluskan RM36 juta bagi projek pembangunan Kompleks Pejabat Iada Kota Belud. Kompleks tersebut akan menjadi mercu tanda Iada Kota Belud dan meletakkan Sabah sebagai kawasan pengeluar padi utama negara sekaligus mampu menyumbang 60% tahap saradiri beras bagi Sabah. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Ata Joseph Kerr berkata pengeluaran beras di Sabah perlu ditingkatkan bagi mengurangkan kebergantungan kepada beras import. Ketika ini tahap saradiri beras Sabah hanya 22%. Dalam perkembangan sama, Datuk Ata memberitahu kementeriannya akan mempraktikkan amalan terbaik penanaman padi Smart Sawah berskala beras Smart SBB ala Sekinchan di Iada Kota Belud. Sekiranya kita dapat mengimplementasikan model Smart SBB menggunakan kaedah ala Sekinchan ini, kita harap dapat meningkatkan potensi untuk memaksimumkan pengeluaran padi dan beras di Iada Kota Belud untuk menyumbang kepada kadar saradiri keperluan padi beras di negara. Model Smart SBB ala Sekinchan di Selangor yang diperkenal Mei tahun lepas berjaya mencapai pengeluaran sehingga 12 metrik tan per hektar. Kerajaan negeri bakal mengadakan kerjasama dengan Universiti Sains Islam Malaysia USIM bagi menaja pelajar mengikuti program pengajian kitab turas selama 3 tahun di universiti berkenaan. Program eksklusif ini dinamakan sebagai Duta Turas Sabah @USIM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menzahirkan harapan agar pelajar terlibat menjadi ilmuwan yang mampu memperkasa turas Islam. Demikian ucapannya ketika merasmikan simposium antarabangsa Turas Sabah di Kota Kinabalu yang disampaikan Exco Agama dan Pendidikan Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Simposium bertujuan memartabatkan kitab Turas Islam agar sentiasa relevan kepada umat Islam. Kerajaan negeri dan persekutuan diminta mengambil perhatian terhadap keperluan menyediakan bangunan tetap Kolej Komuniti Sandakan. Ia bukan hanya membantu mempertingkat pembelajaran, malah menyediakan suasana persekitaran yang lebih selesa. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Hamsan Awang Supain berkata usaha berkenaan membantu usaha kerajaan memperkasa penglibatan generasi muda dalam TVET sesuai dengan keperluan pasaran kerjaya semasa. Beliau yang juga adun Sibuga yakin dengan adanya bangunan milik sendiri mampu mengurangkan kos perbelanjaan sewaan bangunan yang tinggi. Kolej komuniti yang berstatus bangunan sendiri, dan jika ini berlaku, ramai tenaga mahir kita dapat wujudkan dan
ianya boleh membantu para belia kita untuk mendapatkan pekerjaan dan kemahiran. Jadi harapan kita kepada kerajaan negeri dan persekutuan, khususnya di Sandakan, kalau boleh wujudkan satu kampus tetap. Datu Hamsan ditemui pemberita dalam Majlis Apresiasi Kolej Komuniti Sandakan di Sandakan. 90 pelajar menerima anugerah pengarah terdiri daripada 57 pelajar sijil teknologi elektrik dan 33 pelajar sijil pengembaraan pelancongan, termasuk 3 anugerah khas. Pihak kontraktor atau konsesi perlu menerapkan budaya integriti dalam proses kerja syarikat masing-masing ia bagi menyokong usaha kerajaan membantras jenayah rasuah dalam pelaksanaan projek pembangunan negara. Timbalan Presiden 1 Majlis Perbandaran Sandakan MPS Wilson Thomas optimis semua pihak mampu menjayakan komitmen itu bagi mengekang gejala rasuah yang merosakkan reputasi syarikat sekaligus menyokong pelan anti rasuah. Tambah beliau, dengan adanya program kesedaran dan ikrar bebas rasuah bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berupaya mengekalkan prestasi sijil ISO yang dimiliki MPS. Beliau berucap merasmikan program kesedaran pencegahan rasuah bersama kontraktor, konsesi, pembekal perkhidmatan dan rakan niaga MPS di Sandakan. Anak-anak muda perlu diberi peluang untuk menunjukkan bakat serta kebolehan dalam sukan yang digemari. Peluang seumpama itu secara tidak langsung dapat mencungkil bakat-bakat baru dalam pelbagai jenis sukan. Pembantu Menteri Belia dan Sukan, Datuk Fairuz Rendan berkata, penubuhan akademi sukan, khususnya bola sepak di kawasan bandar dan luar bandar, dapat membantu mengembangkan potensi bakat anak-anak muda. Kita lihat anjuran seperti ini memang banyak manfaatnya. Selain hanya bermain, juga kita dapat mencukil bakat anak-anak daripada U7 hinggalah ke U17. So program-program ini memang baiklah, sepatutnya selalu diadakan. Datuk Fairuz ditemui RTM selepas merasmikan Karnival Kinabalu Night Football Club KKFC 2.0 dan melancarkan logo baharu KKFC di Likas. Seramai 300 anak-anak muda berumur antara 8 hingga 16 tahun menyertai karnival ini. Datuk Fairuz turut menghargai kerjasama ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan kepada anak-anak mereka agar bergiat aktif demi pembangunan sukan di negeri ini. Sebenar menyambut Hari Wanita yang bertemakan wanita di julang negara gemilang, saya percaya peranan wanita untuk membangunkan negara ini amat tepat sekali. Selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita sedunia. Saya mengucapkan Selamat Hari Wanita dan congrats to semua wanita di Malaysia sebab berjaya jadi wanita yang kuat. Saya mengucapkan Selamat Hari Wanita kepada seluruh wanita di dunia. Semoga wanita terus gemilang, terbilah dan terus mencipta kejayaan walau di mana dia berada. Selamat Hari Wanita saya ucapkan kepada seluruh wanita. Semoga anda semua akan terus cemerlang dan gemilang dalam apa jua bidang yang anda ceburi. Kepada semua wanita hebat, selamat menyambut Hari Wanita 2024. Semoga semua impian menjadi kenyataan. Selamat Hari Wanita. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka.